Keutamaan istighfar. Hari ni kita nak sambung lagi pula berkenaan dengan keutamaan istighfar. Di antara jenis-jenis zikir yang mengandungi kebaikan dan keberkatan. Kebaikan pun kita nak, keberkatan pun kita nak. Kalau nak kena beramal. Tak ada kira masa mana. Isih masa molek. Kena dengan tepat. Mulia. Tidak. Kita boleh beramal situ. Dan untuk nak menarikkan pahala. Kerana kena tarik atik ke pahala. Kena tarik. Kena cari. Dan ganjar-ganjar. Ialah istighfar pada Allah Ta'ala. Dan berselawat ke atas Nabi. Atas Nabi pilih. Serta berdoa. Lah ni, sehari dua ni kita nak kecek buku zikir dan doa. Kelebihan zikir dan doa. Tidak. Mengenai istighfar, Allah Subhanahu Ta'ala telah berfirman, mengutarakan keutamaan. Satu ayat suci Al-Quranul Karim itu saya kata, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan tiadalah Tuhan akan menyeksa mereka sedang engkau berada di antara mereka. Dan tiadalah Tuhan hendak menyeksa mereka selama mereka beristighfar, memohon dan ampun. Dan firman lagi, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma. Artinya, dan mohonkanlah keampunan kepada Tuhan kamu dan kembalilah kepadanya, kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau kita paling belakang kepada Tuhan lama masa maidah, kita paling muka kelik hadap kepada Allah Subhanahu Ta'ala, iaitu semaya 5 waktu, jangan menjadi putus, dan semaya dalam waktu 5 waktu sehari semalam. Jadi bermakna kata, ialah mohon keampunan kepada Tuhan kamu dan kembalilah kepadanya. Nescaya dia akan mengurniakan. Tu. Ya pelik sikit lidah ni baca setengah-setengah apa ni ayat bahasa Melayu sana tu mengurniakan pemberian yang baik kepada kamu hingga ke waktu yang ditentukan. Dari surah Hud ayat yang ketiga. Dan lagi pula dengan dalil-dalil ni, nak ayat dalil-dalil, lepas tu setagi ni dalil pada Quran dan dalil pada hadis. Duduk kecek ni saat ni tu, alhamdulillah kita nak berkat. Kita kena melalui kita kena buat alasan dengan Quran dan hadis. Dan firman Allah Subhanahu Ta'ala lagi pada memberitakan tentang nabi-nabinya. Nuh alaihi salam. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa' alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dari surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Artinya, aku katakan kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya, Dia Maha Pengampun. Akan dikirimkan kepada kamu awan yang menurunkan hujannya.
Dan ditambahkan bagi kamu harta kekayaannya. Dan anak pinak menambah anak pinak beramai kau menambah lagi. Dan dijadikan bagi kamu taman-taman dan sungai-sungai. Orang selalu berdoa dan minta ampun dengan Allah SWT. Nah, di situlah akan dikirimkan kepada kamu ialah awan. Kelai di atas langit tu deh. Dia murid panggil kata tahik awan. Orang kampung deh. Iaitu kelompok awan. Kelompok awan. Untuk menurunkan hujan dan ditambahkan tambah-tambah Allah menambahkan rezeki dengan terhingga tidak terkira panggil. Turun Allah yang Maha Murah dan amat mengasihani. Allah Pemurah dan Maha Kasihani. Tidak. Tambahkah harta kekayaan dan tambah anak pinak. Masa Nabi Nuh dijadikan bagi kamu taman-taman dan sungai-sungai. Taman-taman mana kata jadi kebun tu, kebun durian, kebun dokang, kebun tu, kebun ni. Hak kita tahu ambil situ, mari sini, ambil sini, pergi situ. Dia sebenarnya semua tu, angkara tu turun daripada atas langit belakang. Hak kita duk makan hari-hari ni. Wah durian tak wah durian. Banyak lagi dalam syurga tu. Tak turun mari lagi. Tu dah. Kau kita berdoa banyak, kau turun banyak. Acu kira tengok nak kita pergi di kedai ni. Kalau duduk di rumah tak tahu kata ada buah jamu kita semua yang kita tak tahu hari-hari. Ada pohonnya. Dari kedai ni ada 1000 macam, berapa juta macam tak tahu. Makan-makan ni kita buah-buah kayu dan pucuk kayu kaya, hulai-hulai semua sana itu. Ada berbagai-bagai. Ni tempat kita pergi tempat demo lagi. Wow. Ni pohon penama ni, apa penama. Tu dia. Semua tu dikurniakan oleh Allah SWT. Mari dengan hujan turun mai kepada bumi ini. Dan menyuburkan bumi dan tambah tumbuh-tumbuhan bagi kita. Bagi kita ada apa lagi? Kamu nak sebut subhanallah sikit tak boleh ke kena? Habis-habis payah tak ni tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada arah Allahu Akbar. Bukan tak ada arah hak ni hak pala gerobaknya. Kelimah tayyibah ni yang pertama sekali. Itu dia. Kelimah ni anak koci serga. Dan anak koci dan obat sekalian penyakit. Kelimah la ilaha illallah. Allah ayat Maidah. Serabut gapo apa untuk ni sebutlah apa terkejuhu ke mana la ilaha illallah. Nak molek tambah pula la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hidup ni hati kita hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia hidup dengan setan. Hidup dengan setan ni mari hasad deki mari selalu. Mengupak deki kena. Tidak. Kita nak jauh daripada hak ni, selalu kita hidupkan zikir-zikir dan apa disebut-sebut teh. Istighfar apa ni? Istighfar ni minta ampun kepada Allah SWT setiap masa. Dan lagi pula firman lagi, wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah hayajidillahi ghafuran rahima. Dalam surah An-Nisa pula ayat 110. Artinya bagi siapa yang mengerjakan kejahatan ataupun mengenai dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah SWT, nascaya ia akan mendapati Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Kita berdoa semata-mata, tak ada kira. Minta ampun dosa dan minta ampun dah sekalian dosa-dosanya. Mana kata istighfar ni
Selalu minta ampun kepada Allah SWT. Tak ada kira dosa kecil, dosa besar. Tahu kata hari ni kita duduk dalam masjid ada dosa juga. Dosa dia mari, dia keliling kita semua. Neh. Lalu tu, di dalam tu pun kena istighfar lebih banyak-banyak. Nah. Dan lagi pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan." Nah. Wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, satu hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, biasa ni makna selalu duk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada beradu-radu. Luar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni doa taubat ni. Neh. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta dengan taubat. Neh. Kesukaran dan akan memberinya rezeki kenapa dapat dikira. Nabi kata siapa yang membiasakan dirinya beristighfar. Duduk istighfar semua. Membiasa tu mana kata semua-semua lah. Nescaya Allah akan melapangkan dirinya dari segala kesusahan. Tu dia obat. Istighfar ni jadi satu obat yang paling besar juga untuk nak menyenangkan hati. Dan hati senang, diri kita pun selamat. Senang bersama-sama. Melapangkan dirinya. Orang istighfar sana itu. Daripada segala kesusahan. Nak wilpah pada susah, istighfar lebih banyak-banyak. Dan akan melepaskannya dari segala kesukaran. Dan akan memberinya rezeki. Kenapa dapat dikira. Orang istighfar banyak-banyak sana itu, kehebui nambah rezeki dengan tidak terhingga. Nak bila tak boleh. Banyak berdoa Tuhan bagi ngatak khabar. Itu dah. Mana sebeda lagi. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfara kasira. Artinya berbahagialah orang yang mencatat istighfar yang banyak di dalam buku catatannya. Sebenarnya lagi man qala astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah ghafarallahu lahu 700 zambi. Wa qad khaba 'abdun au amatun yuznibu fi kulli yaumin wa lailatin aksara min sab'i ma'atin. Sab'imiyah. Kalau dengan lorat Mesir, lorat sab'imiyah, mana 400. Sab'i tu 4. Mi'atin tu 100. Zambin, dosa-dosanya. Artinya, man qala astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Siapa yang mengucapkan astaghfirullah setiap hari 70 kali, nescaya Allah akan menghapuskan daripadanya sebanyak 700 dosa. Masya Allah, alhamdulillah. InsyaAllah, bukalah hidayat kepada kami semua. Sekali dengan Ayah Mak, sekali dengan Dek Nan kita sebagai juru teknik pada hari ini. Dan sekali dengan peminat-peminat semua.
Kita pakat berdoa belaka weh. Istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak pada diri kita sendiri, keluarga kita, dan seluruh sekalian saudara kita. Dah. Kenapa? Kerana siapa mengucapkan astaghfirullah setiap hari 70 kali. Oi, snipih 70 kali dah. Setengah demo 2,000 sehari. Dia demo tahu kata sedap. Tahu kata munafaat banyak sana itu. Tak ada kena buat apa dah. Kok gerai pun tak ada dah. Di kedai kopi pun tak ada dah. Berzikir semata. Kerana nak berkalai kepada akhirat. Dunia ni sama tahu saja. Duk kadang-kadang tak ada siapa 25 meninggal dunia. Ni lolo ni. Tak ada siapa naik 40 meninggal dunia. Tidak. Keadaan Allah ni tu bahaya-bahaya dia banyak sangat. Lalu tu kita kena istighfar banyak. Tempat kita ni alhamdulillah. Lo ni koko lisuh dah. Benar-benar maksiat sani koko lisuh dah. Kerana pok-pok kita juga duk pakat keluar dakwah. Pakat-pakat seru dan pakat-pakat mengajar. Mengajar. Orang nak mengaji pun cari tok guru. Suka. Kak suka belakang. Duk dengar-dengar alhamdulillah lah ni. Tak ada kata nak pergi orang kerja mana atek woi. Ada mak yung mana atek woi. Dulu. Lah ni ada orang mengajar mana atek woi. Masya-Allah. Ni bertukar lagu ni. Apa ni nak buat surah mana ni weh mahram ni. Jangan lupa wari kedek nang atek di stesen radio ni. Wari surah boleh sekainya. Pakat-pakat mengakai. Ni pubur rahim kita. Apabila stesen radio bermanfaat pada kita, kita warilah balas. Mari perhubungan rapat dengan stesen radio kita ni. Lepas tu pakat beli radio tu ramai dah. Lepas tu kitab-kitab sana tu. Ayah mak duk rayak semua dah. Dia kitab sebenarnya tutunan ibadat ni dia. Iaitu perukunan ibadat sepanjang zaman. Tu dah. Ada cukup lekat selalu dah. Kita nak buat amal fardu ini padan dengan kitab ni sebutir boleh buat amal dah. Tu pun tahu nak buat dah. Ada cukup lekat. Ambil daripada rukun iman dan perkara cerak. Cara rekah-rekah kita nak mengaji fardu'in. Nak yakin. Tak payah. Hoduk mengaji siapa doktor, siapa ada mana nak korek, nak kata, nak tahu kata Tuhan satu. Tuhan Maha Kuasa. Ngaji kita nunggu pusing pergi pusing mari, nak kemah ni. Tu dia. Lalu tu kita ni ambil hak kemah dah ni, hak dia mau buat siap-siap belakang dah, kita beramal ya. Mengaji. Tuhan ada lawan sifat berlawan ni tak ada. Tuhan ada selama-lama. Tidak. Tak jumpa manusia ada tak ada. Tidak. Adapun Allah SWT ada selama-lama. Lalu tu berlawan sifat berlawan ni tak ada. Tuhan tak ada sifat dengan tak ada. Tidak. Habis yakin tak ada apa dah. Lepas tu dengar balas mana tak supaya kita dengar. Kita tak berhalak tak dengar. Kalau jauh sikit tak dengar dah. Adapun Allah ni dengar Allah sana itu ada tidak ada panggil kelemuhan panggil. Tuhan dengar di mana saja kita duduk nak masuk lubang cacing mana, duduk menusuk, duduk mengepek ke demo. Hai Tuhan dengar. Nak yakin situ. Tuhan melihat, Tuhan dengar, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang alim. Tuhan tahu segala-gala. Kerana Tuhan mensifatkan manusia. Tuhan menjadikan makhluk ni. Tidak. Tu boleh sakut lagi. Barulah kita duduk sana itu. Ada susah payah gapo sana itu. La ilaha illallah. Lega sepong akik bukit tupik dalam hati. InsyaAllah beramal bersama. Ayah mak ada amal lagi tu. Astaghfirullahalazim.
Gaduh-gaduh mari la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada apa di keliling kelana melainkan Allah yang Maha Besar. Oh. Wisbuk ni kata. Lepas tu innallah ma'as sabirin, innallah ma'as sabirin. Baca banyak-banyak. Nak buat penyakit dalam hati tu baik. Tak ada kena cari tu bomo dah. Bomo sendiri. Amuh mak. Duduk gigi tu kan apa? Ya zaman dulu hari tu ni tiap-tiap orang boleh jadi bomo belaka. Dia belajar. Belajar tahu cara nak doa, nak gapo belah mana. Ni kita lagu ni mau tak mau. Nanti nak minta tolong demo semata. Deh. Ayah mak tak ada pelik dah. Deh. Nak pelik belah mana cuki wa. Kalau kita baca bismillah ti. Berkali-kali sana itu Allahu Akbar. Boleh dapat rahmat daripada bismillah sana itu berapa ribu macam. Boleh kubabat segala penyakit. Kenapa? Kerana kita duduk dengan Allah semata-mata. Pas penyakit nak masuk dekat kok mana? Iblis nak bawa penyakit mari. Pas kita duduk dengan Tuhan. Jetik ni Tuhan. Mari. Tidak. Sebab tu nak makan, nak buat kerja apa. Mulai dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ucerak unyata. Itu dah. Lepas pada ni, sedang mengajar mati sekalian. Nabi bersabda lagi. Hak saat ni Nabi kata, siapa yang mengucapkan astaghfirullah setiap hari 70 kali. Nescaya Allah akan menghapuskan daripadanya sebanyak-banyak 700 dosa. 70 kita istighfar. Dia ampunkan dosa saat itu 700. Dosa. Sab'i ma'atin. 700 dosa. Dia ampunkan. Turun madar 70. Labur 700. Tak muh lagi. Kita tak roh. Suka keleh. Ya, duk nampak tu. Pakat suka belakang mujur lah. Ya, mak telur royak. Pakat nak belakang tapi nak cari tak temu. Tak apa. InsyaAllah. Lepas tu bagi peminat kita pun kena rajin weh. Pergi cari-cari kitab kata apa nak baca tu. Tidak. Cari kitab-kitab menambah mari. Kau kenyok gi sang-sapa tu. Meninggal dunia tu. Lalu tu, selepas pada tu sebanyak 700 dosa. Alangkah kecewanya lelaki ataupun perempuan yang membuat dosa pada sehari-hari, sehari semalam lebih banyak daripada 700 dosa. Lalu tu sebenarnya lagi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksara min 70 marrah. Artinya demi Allah, aku sentiasa beristighfar. Istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada setiap hari lebih dari 70 kali. Lebih. Nabi 70 kali sehari, setengah ulama kata 100 kali taubat. Berdoa dengan Allah SWT, taubat dengan Allah SWT. Nabi buat 70 kali sehari. Ada setengah ulama kata 100 kali sehari. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca istighfar ni banyak-banyak. Mudah-mudahan terampunkan dosa-dosa. Itu dia. Awak tak makan teh ni. Masa pedih kok.
Dan sebentar lagi, ala akhbirukum bidaikum wa dawaikum ala inna da'akumuz zunub wa dawaakumul istighfar. Artinya, mahukah kamu aku beritahukan tentang penyakit kamu dan penawarnya? Ingatlah, bahwasanya penyakit kamu ialah dosa. Penyakit kamu ialah dosa. Tidak. Iaitu, penyakit besar sekali ialah dosa. Dan penawarnya ialah istighfar, memohon keampunan kepada Allah SWT. Itu penawar dia. Penawar saat itu ialah istighfar banyak-banyak jadi penawar. Dia. Mana biar ni? Dia duk ayat buku istighfar ni dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Marilah kita sama-sama renung tengok. Kita duduk hari-hari saat itu ialah dosa kita ada berapa banyak sehari-hari. Kita pun minta ampun dengan Allah lebih banyak lagi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hidup mengunguk ni semua. Wilkat. Makna kata, maukah kamu aku beritahu kan tentang penyakit kamu? Nak tahu tak weh? Nabi kata kepada sahabat dia, aku nak oyak ni tentang penyakitmu ni. Dan penawarnya, obat dia. Nabi kata, ingatlah, bahwasanya penyakit kamu ialah dosa. Dan penawarnya ialah istighfar, memohon keampunan kepada Allah SWT. Itu obat dia. Tak ada dah obat lain. Kalau kedai tak ada jual dia. Dan sebentar lagi, qala iblis, wa izzatika wa jalalika ya Rabbi la abrahu awi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala Allah, wa izzati wa jalali la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Artinya, berkata syaitan, demi kemuliaan dan kebesaran Engkau ya Allah, wahai Tuhanku. Iblis pun berapa diri juga dengan Allah SWT. Demi kemuliaan dan kebesaran Engkau, wahai Tuhan, aku tidak akan berhenti sejenak pun daripada menggodakan hamba-hambamu. Iblis kata walau seminit, walau satu nafas sekalipun, dia tak saya bergaduh. Nak haru manusia ni boleh. Jadi seteru besar dengan manusia. Berdeki. Mana selagi nyawa mereka di kandung badan, selama mana dia duduk menyawa, dia nak haru sehingga sampai mati lah. Tidak. Tidak. Berfirman Allah SWT, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku akan terus mengampuni mereka selagi mereka memohon ampun kepadaku. Tuhan pun jakah Iblis. Kata mu tak sedek krepai dah. Aku ni selama mana hamba-Ku saat itu duk istighfar minta ampun kepadaku. Mung tak sah bergaduh. Aku nak ampunkan dosa-dosa daripada hamba-Ku yang beriman dan beramal yang soleh.
Demi kemuliaan dan kebesaran. Tuhan bersumpah dengan kemuliaan dan kebesaran. Aku akan terus mengampuni mereka selagi mereka memohon ampun kepadaku. Saya bergaduh iblis. Selama mana hamba-Ku selalu mengadap-Ku, mengendah diri padaku dan minta ampun kepadaku, aku akan ampun dosa-dosanya. Muntah tu dah heret masuk neraka, aku nak usaha kepada hamba-Ku yang beriman. Dia dah. Ramai ni hari ni. Apa kata, wow, kau sehari kau menyakut. Tak menyakut kanuh ni ayat suci Al-Quranul Karim. Kalamullah. Lepas tu hadis Nabi pula mari sokong menyokong. Dan berkata Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, kami pernah mengirakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis sebanyak 100 kali daripada ucapannya. Mana? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya Tuhanku, Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat, Maha Pengasihani. Oleh itu hendaklah kita semua saat itu memperbanyakkan ucapan zikir yang diberkati ini, bagaimana ia dipandangkan beliau oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirinya. Moga-moga Allah mendorongkan kamu kepadanya dan menghormatimu. Banyaklah kau dengan batuk dengan apa. Ada suatu berita yang sampai kepada kami bahawasanya ada seorang soleh telah bermimpi berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sesudah wafatnya. Maka beliau telah berkata kepada orang soleh itu bahawa Allah Ta'ala telah memberikannya munafaat yang banyak dari beberapa kalimah zikir itu yang didengarnya dari Sufyan As-Sawri rahimahullah, yaitu Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulli syai'in wa la tas'alni an syai'in. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhannya segala sesuatu, dengan kedrak-Mu atas segala sesuatu, ampunilah aku daripada segala sesuatu dan janganlah menyekanku dari segala sesuatu. Terhadap zikir ini juga hendaklah anda memperbanyakkan ucapannya tersebut di dalam suatu asar seruan ini. Siapa yang beristighfar untuk kaum mukminin dan mukminat setiap hari 27 kali, nescaya ia terhitung di antara hamba-hamba Allah yang dengan sebabnya semua makhluk akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebabnya juga mereka akan dituruni hujan dan diberi rezeki. Pasal apa Tuhan sebut lagu tu? Pasal apa? Iaitu hujan-hujan ni rezeki turun daripada langit tu. Pas tak so duk wikrok wicai banyak sangat. Takut mereng dulu.
Kerana bagai-bagai gaib Allah SWT ni tak ada siapa nak tahu. Melainkan Allah sajalah tahu. Dia nak turun beri ke siapa belah mana. Pas kita pun jangan duk fantung kata, oh, kapung tu lagu tu, kapung ni lagu gini. Hak tu di atas kuasa Allah SWT. Tuhan nak bagi kepada siapa? Tuhan kasih kepada siapa saat itu? Mengikut keadaan. Kadang-kadang kita ni suka lagu ni, hak Allah turun main lagu tu. Sebab itu tidak ada kesuka-sukaan, melainkan serahlah kepada Allah SWT. Mana? Masya Allah. Masya Allah. Bagai yang hendak ke Allah SWT. Barakallah. Sebut keberkatan pada Allah SWT. We sebut kata-kata yang berkah. Nak sebut belah mana lah. Mengikut cekak. Kerana kelebihan saat itu, istighfar saat itu banyak. Jadi penawar, jadi apa ni penyakit. Sebab penyakit mana? Ialah penawar penyakit dosa. Dosa penyakit besar sekali. Lebih pada makring lagi. Lalu tu obat penawar dia tak ada di hospital. Di atas tikar semaya. Istighfar banyak-banyak. Tuhan akan ampunkan dosa dan menambahkan pahala-pahalanya, memurahkan rezeki dan memberi keberkatan di dalam hidup kita, dunia dan akhirat. Dan lagi pula, kita mari keutamaan selawat dan salam ke atas Nabi. Bermulai ni 1 Muharram, kita ada ubah nak tambah menambah. Bukan ubah kau menundur tak. Kau menambah lagi. Nak rakyat kata ni satu keutamaan selawat dan salam ke atas Nabi. Adapun selawat ke atas Rasulullah SAW itu kelebihannya sangat besar sekali. Dan manfaatnya amat banyak di dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang suka memperbanyakkan ucapannya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tok Khatib dia sebut semua ni. Semasa baca ketubah Jumaat. Ayat ni ialah daripada dalam surah Al-Ahzab. Ayat 50 ni. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan bersalamlah kepadanya dengan sepenuh-penuh salam. Balah mana sudah pengajar mati sekalian? Kiranya memadailah apa yang diutarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni sebagai menunjuk kan kemuliaan dan kehormatan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai menggalakkan terhadap kita hamba-hambanya yang mukminin untuk memberikan salawat dan salam ke atasnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Masya-Allah. Artinya bagi siapa yang selawat ke atasku sekali, Nabi kata, nescaya Allah akan membalasnya dengan selawat 10 kali. Berkata setengah ulama muhaqqiqin rahimahullah, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas seorang hamba di sepanjang hayatnya sekali saja, nescaya selawat yang satu itu cukup untuk menjadikannya mulia lagi terhormat. Kini betapa pula dengan 10 selawat yang bahkan diterimanya dari Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap selawat
yang diucapkan ke atas nabinya. Kita harus bersyukur atas ganjaran yang besar dan kurnia yang tiada taranya, tak ada sekat pun setiap masa. Lepas tu kita nak sambung sikit lagi. Supaya apa? Supaya kita ni boleh kau kemah lagi cara amalan kita. Benar tak ada payah sekali, tapi kita buat payah kerana tak tahu. Apabila kita tahu dah, kita tak payah nak buat amal. Semua mari daripada tu ada dengan sampai sekarang lah ni begitulah. Allah Subhanahu Taala mengadakan nabi-nabi supaya apa? Supaya menyampaikan kalamullah, menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada umat manusia semua supaya mentaati kepada Allah Subhanahu Taala. Ada orang beriman, ada orang tidak beriman. Dan itu di hari ni kita nak sebarkan ke ilmu-ilmu semua sana itu ialah Quran, hadis, sebagaimana yang diteriakan telah royak Maidah. Keutamaan selawat dan salam ke atas Nabi saat itu ialah penting benar. Dan banyaklah selawat ke atasku. Sebenarnya lagi, Nabi kata, balas mana? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salah. Orang-orang utama yang mendapat syafaatku di hari kiamat ialah orang-orang yang banyak berselawat ke atasku. Kalau kita nak tupai, nak berkongsi, nak tupai naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi saat itu banyaklah selawat atas Nabi. Tidak. Ni dak kali nak balah. Kau tu boleh, kau ni tak boleh. Selawat banyak-banyak sebagaimana telah menyatakan oleh ayat suci Al-Quran Al-Karim. Katanya siapa menselawatkan kekasihku iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali Tuhan akan balaskan selawat sana itu 10 kali. Ada setengah saat itu sampai beratus-ratus kali. Dan malaikat selalu berdoa kepada orang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita duk balah. Ni tak apa hari nak masuk maulud pula dah. Maulidun Nabi sebagai mengingati kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada bulan maulud pun selalu kita berselawat kepada Nabi. Amallah selawat banyak-banyak. Dan keberkatan. Lepas tu syafaat di hari akhirat. Nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Iaitu aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salat. Artinya orang yang utama yang mendapat syafaatku, Nabi kata, di hari kiamat tu ialah orang yang banyak berselawat kepadaku. Dan sebentar lagi, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul mak'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Artinya siapa yang mengucap Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tulis dinding. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikan selawat ke atas Muhammad. Dan kurniakanlah dia kedudukan yang hampir kepadamu di hari kiamat. Maka ia pasti akan mendapat syafaatku. Dan Nabi sebentar lagi, man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu at'aba sab'ina katiban alfa sabah. Artinya siapa yang berkata Muhammad, mudah-mudahan Allah membalaskan baik
sepantas yang harus diterima bagi pihak kami. Nescaya ia akan menyebutkan 70 malaikat pencatat teks selama 1000 hari. Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan dalil-dalil selawat dan salam atas Nabi, banyak-banyak, insya-Allah di akhirat nanti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh duduk sekali dengan Nabi. Dan sebentar lagi, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Artinya, selawatlah ke atasku di mana saja kamu berada. Kita duduk mana tak ada kira. Di atas kereta, pergi ke mana, nak pergi ke Bakok, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke mana-mana seluruh dunia ni. Belai-belai duduk atas kapal tubel. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak-banyak. Selawat dan salam ke atas Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertolongan Nabi kepada ummah yang selalu mengingati dan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nanti hari Maulidun Nabi saja dak. Waktu satu upacara tahun ni. Masuk Rabiul Awal, demo pakak buat maulud dan baca berzangi selawat dan salam bergepar bumi-bumi semua seluruh dunia. Pakak selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baca sejarah Nabi. Selama tu boleh selawat setiap masa, duduk di mana saja. Berartinya sallu alayya haitsuma kuntum. Selawatlah ke atasku di mana saja kamu berada. Duduk di mana tak ada kira. Maka sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku. Tak usah buat gamuk main. Tak sampai deh. Kau mati, kau apa. Ni dalil. Selawat berbanyak-banyak. Sapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ada sebuah riwayat menyebut bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan para malaikat yang mengelilingi bumi yang bertugas untuk menyampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umatnya. Belah mana? Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan para malaikat, Tuhan cadai malaikat semua sana itu yang mengelilingi bumi yang bertugas untuk menyampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umatnya. Riwayat yang lain pula mengatakan bahawasanya kita kecek logat tengah hatilah logat kitab ni baca dulu, lepas tu kita kecek logat cakap kita supaya kita boleh ambil faham bersama. Jangan silap weh. Silap faham tak boleh. Kena faham kena. Faham kena dengan uslub dia. Riwayat yang lain pula mengatakan bahawasanya tiada seorang daripada umat Muhammad yang memberi salam kepada nabinya, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan roh Muhammad yang melia kepada jasadnya supaya baginda membalas salam orang-orang itu. Nabi akan terima selawat dan salam kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala saat itu malah mana mengembalikan roh Muhammad yang melia kepada jasadnya. Jadi ambil roh buh dalam jasad kelik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu supaya baginda membalaskan salam, boleh mengucapkan salam orang itu. Mengenai ganjaran terhadap salam tersebut di dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahawa atas tiap-tiap salam
yang diucapkan oleh setiap Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 10 salam juga. Ni sebagaimana Mak wayak dah tadi deh. Lepas tu duk sebut semua ni. Maka Allah lah akan membalaskan dengan 10 salam juga. Sama sebagaimana balasannya terhadap solawat sebenarnya lagi. Ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Artinya, akan terhinalah orang yang apabila aku disebut di hadapannya, maka dia tiada berselawat ke atasnya. Jadi, kalau dia mau duk mengajar, duk baca hadis, baca apa sana itu, bersebut kata, sallallahu alaihi wasallam, sana kita pun jawab juga. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Selawat dan salam di atas Nabi. Di dalam sabda yang lain berbunyi, Man zukirtu indahu fa akhta'a as-salata alayya akhta'a tariqal jannah. Tu dia. Artinya barang siapa yang berpaling daripada berselawat ke atasku ketika mana aku disebut di hadapannya, kelak ia akan berpaling dari jalan menuju ke syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan agar kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi, khususnya pada hari Jumaat. Dengan molek ni deh. Khususnya pada hari Jumaat, sesuai dengan sabdanya, Aksiru min salati alayya yaumal jum'ah fa inna salata ummati tu'aradu fi kulli jum'atin fa aqrabahum minni manzilatan aksaruhum alayya salata. Artinya, perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Tu malam Jumaat, tiap-tiap Jumaat. Ayuh mak selalu istiqamah lama mari dah. Tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin, sudah baca selawat tak wali. Selawat tak wali panggil. Dengan terkenal. Itu dia. Adalah di dalam apa ni, ada jual di tiap-tiap kedai kitab ni selawat. Doa panggil. Doa selawat tak wali. Beribu-ribu selawat. Beratus-ratus selawat dan beribu-ribu selawat dalam tu kita amalah. Hak ni terpaling kena dah. Siapa saja perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Kerana sesungguhnya selawat umatku dibantangkan kepadaku pada tiap-tiap Jumaat. Orang yang paling hafid kepadaku di dalam kedudukannya ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Itu dia. Sebentar lagi, Sallu alayya fil laylatil gharra'i wal yawmal azhar. Artinya, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada malam yang mulia dan hari yang gemilang, iaitu malam Jumaat dan harinya. Malam Jumaat dan hari Jumaat. Banyakkan selawat. Supaya kita nak terima syafaat Nabi di hari akhirat nanti. Tidak. Nak terima pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang banyakkan selawat saat itu, ialah Allah akan selawat kepadanya 10 selawat. Dan malaikat pun memakai juga. Berdoa. Orang yang selawat pada Nabi saat itu, malaikat pun berdoa. Minta lanjutkan umur. Minta murah rezeki yang halal. Lanjutkan umur dalam beramal yang soleh dan murah rezeki yang halal untuk nak ibadat kepada Allah SWT. Untuk nak buat amal kepada Allah SWT. Itu dia.
duk dekat kita, mudah-mudah ya. Deh. Alhamdulillah lah, banyaklah sebut-sebut teh mari jumpa di mana-mana saja. Oh. Ni kemarin ni apa ni? Lo ni alhamdulillah bukan ayah mak nak akik diri dak. Nak ayat kata komun pon club. Komun hak kita sini apa ni? Kita tak ada kena pergi siasat dah. Mereka pergi samrut lah. Dia bergepa mari sendiri. Kadang-kadang dengar suara ayah mak ke apa ni? Bunyi sepuluh dalam radio. Ya, ayah mak. Oh, amuka dengar wasa jeli ke, wasa dengar mudah, lepas tu boleh buat amal selalu. Hak ni, hak nak ni. Dengar, mengaji ya saat itu, boleh buat amal selalu dah. Ni hari ni bolehlah. Kita nak buat amal selalu. Dah. Selawat banyak, banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh 1000 sehari. Ataupun 2000, 10,000 molek lagi. Kenapa? Kerana ucapan ni ialah kalimah utamanya Allahumma salli ala Muhammad saat itu ialah 1 selawat 10 selawat. Tuhan akan beri ganjaran 10 selawat. Iaitu menambahkan rahmat dan nikmat kepada orang selawat kepada kekasih Allah Subhanahu taala iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat selalu berdoa kepada orang selawat pada Nabi. Minta lanjut ke umur dan minta ampunkan sekalian dosanya dan minta murah rezeki yang halal. Doa apa lagi? Kata tujuan kerja nak senang dunia dan akhirat. Tak gitu kan? Nak senang dunia dan akhirat ni amalan. Saat ni mari daripada peminat kita tu, mari kok apa ni? Kok apa ni yang nak sebut kok lendai tu. Ramai mari. Lepas tu kok tabah, kok mana mari belaka. Dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Apabila apa ni boleh tak ada hal. Ni daripada peminat kita telefon masuk mari kata dalam semaya tu baca Fatihah saja boleh ke tak? Tidak. Dalam acu kita semaya Jumaat deh. Kita tak kena baca ayat lazim. Tak email baca. Tu dia mudah-mudah deh. Nak mau baca ayat lazim kata ni tak email. Hak nak baca ayat lazim saat itu kita tak dengar tak email baca ayat lazim. Seperti mana tak ada speaker, tak ada gapo apa. Orang ramai duk jauh. Sunat ya. Sunat juga kena baca ayat lazim. Kalau semasa Jumaat. Deh. Semasa Jumaat saat itu baca Fatihah saja. Tak ada kena baca ayat lazim dak dah. Mereka dia ada muka dia lagi. Tapi nak jawab mudah-mudah saat itu dia halusi muka ni. Deh. Muka ni pula dah. Cara ibadat ni. Deh. Tidak. Gena. Tak ada ingat ayat lazim gena. Allah. Bacalah inna a'tainakal kausar tu pandak-pandak. Dia sunat deh. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Kalau tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tu. Kerana rukun deh. Lepas pada tu sedang mengajar mati sekalian. Kita nak mari keutamaan doa dan adabnya. Saat ni duk ayat buku zikir. Ni. Berzikir, baca selawat. Ni. Berzikir, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tertib ya zikir saat itu. Hak yang penting sekali ialah kalimah tayyibah. Kalimah la ilaha illallah. Ni utama sekali. Ni. Hak ni baca apa ni berzikir banyak-banyak. Tak sewi tubik luar pun kata dalam hati. Tuhan lebih mengetahui. Banyak-banyak bekalan. Kenapa? Jasad dan roh kita saat itu senang. Dunia dan akhirat. Lepas tu banyakkan selawat pada Nabi. Tak penting-penting. Lepas pada ni, apabila kita buat amal sudah dah kita berdoa.
keutamaan doa dan adabnya. Ni. Lepas tu tak usah bimbang lah demo tak ada, demo duk semaya, duk posan itu. Tak ada nak dengar lah Yah Mak ni sebelah ni. Dia dengar sebelum pada semaya. Lah. Buka boleh dalam Facebook Live. Nak mengaji hari mana ada siap dalam Facebook. Dah. Tak pandai pula dah. Banyak dia kata, oh cara nak cocok. Tak pandai telefon pun tak ada. Telefon tangan pun tak ada. Tu dia. Dah. Tupai-tupai saya. Tak ada payah. Hak kita tak ada. Hak kita gitu pesai. Deh. Tu dia. Tak pandai kita belajar. Deh. Lo ni kita yang hidup dia. Umur tak usah dikira. Kita belajar sekadar sekak kemampuan kita. Faham tak? Ayah mak pun boleh koda-koda ya ni. Nak main apa ni. Hak lain-lain lagi hari tu tak pandai dah. Kau mengaji, kita ambil hak penting-penting sudah. Ambil hak penting-penting sudah, boleh buka, boleh dengar suara. Boleh main hak ni pun tak apa dah. Dalam Facebook tu boleh nak ulai kaji klik. Mula daripada awal-awal tu ada belakang. Ayah mak duk mengajar dah. Ada setengah dia kata, radio duk buka. Nak semaya lagi, nak dengar radio lagi. Jangan buat lagu tu. Kalau nak semaya, kata radio dulu. Baru semaya ada kosong tawadak. Lepas tu kau kira lagi. Nak buat kena pria ayah mak sana itu pria semaya subuh. Satu rahmat dah Tuhan bagi ni pria ni. Dia mau kata pria ni pria nak dengar weh. Hak tidur tak dengar lah. Lepas tu hak jaga banyak pada tidur. Setengah daripada setepak sana itu. Dia mau dia ada kapung, dia motong. Dia mau pakai bangun habis dah. Pria ni dia mau nak pergi motong. Dia mau nak pergi menego. Mak kata colek pergi duk berjual ke danak di mana. Dia mau kena bangun dah. Kita duk pilih kita sore. Kita malah bangun. Alhamdulillah. Bukan nak balas dengan demo. Tak ada nak balas kata. Jadi mana kata mudah sangat dia. Dia nak dengar. Malaikat duk dengar. Jin pun duk dengar. Tidak. Kerana makhluk Allah sana itu, ramai lagi. Selain pada manusia. Lepas tu keutamaan doa dan adab. Adapun doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya. Ini kamsang tu Allah suruh. Mana kata Allah merintah saat itu, Allah suruh kepada kita semua manusia. Tak utama sekali orang yang beriman dan beramal soleh. Memohon kepadanya. Mana kata rayu berdoa. Nak royak gapo, royak pada Allah SWT. Nak gapo, minta dengan Allah SWT. Bagi tak ada lagi. Itu dah. Lepas tu bagi ada dah nak jaga belah mana, minta dengan Allah juga tolong jaga. Bukan kita jaga. Kalau kita jaga, 2 hari pergi. Kalau Tuhan jaga sana, dia berkah. Setengah panjang-panjang sampai cucu cicit. Kalau ada harta pun, panjang-panjang. Boleh jadi berkah. Pakai guna, boleh jadi berkah. Kita ada kebun. Kita buat kebun. Letih lah suku semai. Nak boleh berkat belah mana? Bila-bila nak matang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berkat. Itu dia. Bahkan potong sikit boleh banyak. Kuasa daripada Allah SWT. Lepas tak sedap pelik. Bagai Allah SWT tak sedap pelik. Kacau-kacau mikir pecah tak. Kenapa? Kerana halusi Allah SWT. Zat Allah saat itu besar sangat. Untuk nak beri balasan kepada orang yang taat pada Allah SWT. Bila-bila duk bergula subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemarin tak laku, hari ni laku. Dia mau kata, azimat ada kedai yang makna jual aku. Ni, zikir. Minta dengan Allah SWT.
Semua kanak ke Allah. Kalau Tuhan izin, jaya. Alhamdulillah. Minta we berkat. Jangan duk minta kot lain. Lalu tu, ada pun doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa ta'ama inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Sudah mengajar mati sekalian. Dengan dalilnya. Artinya berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan dirinya. Mana merendah diri kosong tawaduk. Bukan merendah diri turun sampai ke bumi. Tak. Makna merendah diri we ada tertib, we ada adab. Ada tertib, ada adab belah mana? Ada asmaya, doa menghadap kiblat, duduk nyatok we molek, bersila we molek. Pakaian we jadi bersih. Ni adab. Adab cara-cara nak berdoa. Itu dia. Dan berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan suara perlahan-lahan yang hidup menau. Ya Allah. Kecek kokoh tu saya tahu, saya dengar. Ni adab cara berdoa. Merendahkan diri dan suara perlahan-lahan. Jangan derah sangat. Beraluh kecek kira apa. Nak minta gapo dengan Allah SWT. Sesungguhnya dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tiada suka kepada orang-orang yang melanggarkan batasnya. Langgar batasnya tak turut perintah Allah SWT. Tu yang suruh berdoa beraluh sikit. Tidak. Jangan duk menau. Tidak. Dan apa ni kena ada khusuk tawaduk, merendah diri. Buatlah mengikut kemampuan kita dengan berdoa saat itu dan menghadap kiblat. Doa dengan ikhlas hati. Janganlah kamu membuat bencana di muka bumi sesudah diadakan perbaikannya. Dan bermohonlah kepada Tuhan kamu dengan perasaan takut dan penuh harapan. Takut dan penuh harapan. Yakin dengan Allah SWT. Lama banget. Terkadang-kadang saat itu tak ada nak berdoa lagi. Terlitah di hati ya. Ni nak ayat kata orang yang suci, hati suci dengan Allah, Allah lebih mengetahui. Terlitah di hati ya. Masya Allah. Pion mari. Acu perhati-perhati tengok dalam amalan kita hari-hari kita. Kita tak nampak gitu mau tak perhati tak apa. Kalau perhati sana jalan dah. Duk tak duk sana tu mari siang. Mari lebih pada kita minta lagi. Misal kata kita minta nak makan buah duri mari sekali dengan buah dokau, dengan buah mesta, buah mangga. Mari penuh dengan serah, dengan kuah. Masya Allah. Ni nak rajak kekayaan Allah SWT yang maha tinggi sekali, yang mulia sekali kepada orang yang selalu berdapin diri dengan Allah SWT. Nak gapo minta dengan Allah, susah gapo minta tolong Allah. InsyaAllah lama banget kita akan boleh dapat terima. Lama sikit tak apa. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita minta ni hati duk cemar lagi kita. Pas nak mari cepat belah mana. Kalau kita duk basuh semua hati kita dengan zikir, dengan apa sana itu InsyaAllah.
Kadang terlintas di hati ya. Mari dah. Dengan tidak sengka-sengka kita ni. Ni nak rayak kekayaan Allah SWT, tapi buat turut perintah Allah SWT. Tuhan suruh berdoa, suruh minta. Itu dah. Itu dah. Minta belah mana? Iaitu minta dengan merendah diri. Dah minta dengan berhaluh. Jangan kasar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ulang 3 kali wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Pada api ni. Minta lepas daripada azab seksa daripada api neraka. Sebut 3 kali api neraka pada klik di tempat dia. Ini dengan dalil Quran dan hadis. Jangan buat senang-senang mai. Tak boleh jadi. Jadi. Barang Allah SWT tak ada siapa tahu sorang apa. Allah duduk dekat kita. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Marilah kita sama-sama menanamkan, basuhkan hati kita menjadi hati yang bersih. Bersih daripada maksiat, bersih daripada kecemaran, kekotoran daripada benda-benda haram. Minta, kena minta juga dengan Allah SWT. Minta petunjuk daripada Allah dan minta hidayah daripada Allah SWT. InsyaAllah deh, kita bakal beramal sepenuh-penuhnya. Sebagaimana ayah mak pergi berjumpa dengan demo, kadang-kadang bertemu begitu dengan tidak terkenal, tak ada bahasa apa kata kau ni. Kadang-kadang duk kecek dapat ayah mak pun tak khabar kata, ni tu hak duk sini dah. Duk kecek sama-sama dia. Alhamdulillah, patu pakak-pakak apa ni, peraca sampan lagi. Pakak-pakak apa ni, royak, tablik, siapa lagi. Kenapa masa kita tak ada? Masa kita tak ada. Nak ada kan 24 jam saat itu, mati duduk dekat kita semua dah. Tak nanti hari kiamat. Hari kiamat duduk dekat kita dah. Iaitu mati. Ni kiamat surah panggil. Kiamat yang pertama ialah kematian kita. Tidak. Duduk dalam dunia lagi. Duduk di alam kubur tu. Tidak. Di situlah tempat kita saat itu mengasyik-asyikkan diri. Kalaulah bekal banyak, alhamdulillah selamat daripada azab seksa kubur. Kita pakak berdoa, luahkan kubur, kita duduk di dalam kesenangan di dalam kubur saat itu. Lepas tu keutamaan doa dan adabnya. Begitulah upacara. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi royak kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Artinya doa itu ialah ibadat. Satu ibadat. Dan sabda lagi, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Artinya, gana kau rasa ni yang mak pagi-pagi ni. Apa boleh makan dia slow secawa saat ni. Apa rasa sikit. Dah. Kita dengar. Ad-du'a'u silahul mu'min. Artinya doa itu ialah senjata orang mukmin. Masya Allah. Tak ada kena kilik piku, tak ada kena petajir, tak ada kena apa. Tak ada letih lelah apa sekarang, iaitu doa. Doa ni senjata orang mukmin. Lebih pada permanu lagi. Lebih pada senjata hak manusia buat. Sebijak-bijak, takut tak sekira manusia ni.
Tetapi sejata orang mukmin saat itu hak ni yang paling takut sekali. Orang yang seteru-seteru dengan Islam takut dengan doa. Doa ialah sejata orang mukmin. Asas bina bagi agama. Doa ni satu asas untuk nak membinakan agama. Dan cahaya. Cahaya petala langit dan bumi. Masya Allah. Cahaya mana kata cerah cuaca langit dan bumi. Doa ni. Dan sebentar lagi. Perhati molek sekateh ni adat ayat ni tertik. Cara-cara kelebihan doa. Dan sebentar lagi. La yaruddul qada'a illa du'a. Wa la yazidu fil umri illa al-birr. Artinya, tiada yang boleh mengubahkan qada Tuhan kecuali dengan berdoa. Nak mengubahkan qada dan qada Allah SWT saat itu tiada yang boleh mengubah qada Tuhan kecualinya dengan berdoa. Minta. Tuhan bagi dah. Hak ni tak boleh ubah dah. Misal kata Tuhan beri beras gatal. Lepas tu nak beri lebih nak buat mana? Berdoa. Tidak. Kecuali berdoa. Tidak boleh mengubahkan qada dan qada Allah SWT melekat dengan doa. Orang selalu berdoa, Tuhan menambahkan bagi orang berdoa saat itu kerana Tuhan kasih pada orang selalu berdoa berdapin diri dengan Allah SWT. Dan tiada yang boleh menambah umur. Umur tu Tuhan akan duduk siap dah. Tuhan mesakati siap dah ajan. Kecuali dengan beramal kebajikan. Kalau kita buat kebajikan banyak, Tuhan menambahkan umur kita. Tidak. Kena faham molek tu. Umur kita ni Tuhan sakati siap dah. Nak ayat kata sejata orang mukmin ialah doa. Orang selalu berdoa saat itu, Tuhan melanjutkan umur. Dengan beramal kebajikan. Kecuali dengan beramal kebajikan. Sebenarnya lagi, doa mukhul ibadah. Tidak, masa kita berkat sangat dah. Kita petisah hari ni. Dengar. Doa mukhul ibadah. Artinya doa itu. Intinya ibadat. Doa ialah intinya ibadat. Sebenarnya Rasulullah SAW banyak dah. Dan daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Walillahul asma'ul husna fad'uuhu biha. Artinya bagi Tuhan namanya yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan nama-nama itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Satu ayat lagi surah Al-Mu'min ayat 60. Artinya, dan Tuhan kamu telah berfirman, mohonlah kepadaku, nescaya aku memperkenankan permohonan kamu. Iaitu mendoalah padaku, mudah-mudahan aku terimakan doamu dengan secepat-cepatnya. Begitulah sedang mengajar mati. Sekiranya, waktu masa kita ada seminit 2 lagi saat itu kita mai komen sikit. Mai komen sikit. Iaitu mai daripada mana ni Muhammad Samuh Alhamdulillah ครั้งหนึ่งเคยส่งขอความไปหาแอดมินเพื่อให้มีการไลฟ์ของรายการนี้ขอบคุณคณะและอัยมะด้วยที่ส่งเสริมการไลฟ์สดประโยคสามารถดูย้อนหลังได้และฟังได้ทุกที่
Timinet. Alhamdulillah. Terima kasih. Ni tolong komen ni mari atik. Ada berapa kurang betul mana. Tak apa ni. Nak tambah betul mana. Tolong komen mari. Kerana ayah mak pun bukan kata bijak sana sangat tak. Ilmu pun tak ada terik mana. Sekadar-sekadar je. Terima kasih. Terima kasih. Dia kata, belah mana? Dia kata, mujulah ada Facebook Live. Nak tengok hak mana boleh rojok klik. Itu dia. Ini terima kasih kepada stesen radio dan kepada ahli-ahli yang tanggungjawab sana itu. Ya tu sekali dengan Ya Mak, sekali dengan Dek Nan, Dek Azmi, Dek Loh dan lain-lain lagi. Chop Mak. Thai Tot Sud. Ayah Mak. Terima kasih. Lepas tu Talisai. Naifan. Salam Ayah Mak. Chop Fang. Banyak tu ya. Lepas tu Wan Hanifah Saleh. Assalamualaikum Ayah Mak. Wan ni mi sarak mak samrap wan ni kah. Masya Allah. Tak sarak balah mana kita nak masuk syurga. Ni jalan-jalan nak koci syurga belakang. Ayah Mak nak kecek hari ni. Tidak. Tak ada payah. Ini daripada Abdullah Mak Ming. Salam Ayah Mak. Apa ni? Cak kuat apa ni? Web Mak Pupung. Terima kasih weh. Lepas tu mari daripada ni pula kau Ayah Mak suka pap keng-reng. Let tukun tifang. Kepada peminat semua. Mana Nasrin. Capat kia. Berdoa pada peminat katik ni. Pada mu pakat berdoa belakang weh. Kau berdoa lagi. Semua belakang. Salam Ayah Mak. Fang rekan ni. Tuk wanเลย. Tuk chao เลย. Salam Ayah Mak. Chop rekan ni mak-mak. Cak kabang. Terima kasih. Waktu masa kita pun sudah sampai tu. Dengan apa ni pukul ni pagi. Selagi kita dengar berita daripada Ibu Kota Bangkok. Banyak benda-benda yang penting bagi kita. Dengan suasana dalam negeri dan luar negeri. InsyaAllah kita